Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Perinciannya dalam segmen Esensi. Pemberian subsidi kepada rakyat perlu adil. Justru dasar pemberian subsidi bersasar perlu diperbaiki agar golongan miskin mendapat manfaat melalui bantuan itu. Kerajaan Perpaduan akan memberi fokus kepada golongan miskin, manakala golongan T20 hanya terlibat dengan pelepasan cukai tertentu. Perolehan kapal Second Generation Patrol Vessel SGPV, kapal tempur pesisir LCS bagi TLDM, akan diteruskan menerusi perjanjian kontrak tambahan ke-6 antara Kementerian Pertahanan dengan Bow State Level Shipyard Sdn Bhd. Ia bertujuan memberi tumpuan penuh untuk memastikan projek LCS disempurnakan mengikut tempoh ditetapkan. LCS pertama dijangka siap pada 2024 dan bakal beroperasi sepenuhnya pada 2026. 5.23 yang berlangsung di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri MIEC dibuka untuk orang awam hari ini. Setelah 4 tahun tidak berlangsung, orang ramai sudah membanjiri perkarangan MIEC seawal pukul 8 pagi. Ia menempatkan runway dan pavilion pelbagai agensi dalam dan luar negara melibatkan aset keselamatan serta komersial. 5 pemborong dilantik bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan gula di Pulau Pinang. Pemborong itu bakal mendapat 30% gula tambahan daripada pengilang. Peruncing yang berdepan masalah mendapatkan bekalan gula boleh menghubungi KPDN bagi mendapatkannya daripada pemborong yang dilantik. Cubaan menyorok hampir 1.6 tan minyak masak paket bersubsidi 1 kilogram oleh seorang pekedai digagalkan KPDN Pulau Pinang. Tindakan sita dilakukan di kediaman lelaki tempatan berumur 50-an di Taman Sri Tambun, Simpang 4. Pemilik premis ini turut ditahan bagi membantu siasatan kerana dipercayai cuba mengaut keuntungan lebih, termasuk menipu dengan meletakkan notis tiada bekalan minyak paket bersubsidi untuk dijual kepada pelanggan. Pusat Khidmat Pelanggan Tabung Haji ditambah baik tahun ini dengan mengasingkan 5 kategori perkhidmatan bagi memudahkan urusan para jemaah. Ia berfungsi menguruskan isu-isu bukan berkaitan ibadat dengan kadar segera. Penambahbaikan perkhidmatan tahun ini adalah untuk mengelak kekeliruan semasa menerima aduan atau permohonan oleh jemaah. 30,648 notis kesalahan merokok di premis makanan dengan nilai kompaun 7.6 juta ringgit telah dikeluarkan sepanjang tahun lalu. 5 negeri merekodkan pengeluaran notis tertinggi iaitu Selangor dengan 6,414 notis, diikuti Johor, Pahang, Perak dan Pulau Pinang. Bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini, 14,872 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan, membabitkan nilai kompaun 3.72 juta ringgit. Mayat seorang lelaki ditemui terapung di bawah arus di Sungai Pasir Pekan Wakaf Baru Tumpat semalam. Hasil siasatan mendapati mayat tersebut dihanyutkan arus sungai sebelum dibawa ke tebing oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan. Mayat telah dituntut dan diserahkan kepada ahli keluarga untuk urusan pengkebumian dan kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. 6 kes masalah kesihatan berpunca cuaca panas direkodkan di Kelantan. 1 daripadanya melibatkan kes kematian kanak-kanak 11 tahun akibat strok haba di Bacok baru-baru ini. Jabatan Kesihatan Negeri juga tidak menerima laporan kes berkaitan dalam kalangan masyarakat orang asli di pedalaman. Lebih 1,000 penduduk orang asli di Postwell, Gua Musang, Kelantan terpaksa bergadai nyawa apabila perlu melalui kawasan jalan runtuh untuk melakukan urusan harian. Kerosakan jalan dipercayai berpunca daripada kenderaan yang membawa muatan berat setiap hari. Runtuhan besar itu berlaku pada April lalu disebabkan kekerapan kenderaan berat yang melalui jalan tersebut terutamanya ketika cuaca hujan. 5 lelaki ditahan dipercayai terlibat aktiviti memproses dan membungkus dadah jenis heroin di Lumut dan Taiping. Rampasan bernilai lebih RM199,000 dan sebuah kenderaan disita. Kesemua yang ditahan berumur antara 23 hingga 52 tahun dan 4 suspek mempunyai rekod kesalahan lampau berkaitan jenayah dan dadah. 2 lelaki berdepan hukuman gantung sampai mati atas pertuduhan mengedar dadah jenis heroin seberat 21 kg. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan. 26 Julai sebutan semula kes. Suspek ditahan minggu lalu kerana menjadikan rumah teras 2 tingkat di Ipoh Perak sebagai makmal proses dadah.
Siasatan terhadap dakwaan Perikatan Nasional PN mendapat sumbangan dana syarikat judi semasa kempen pilihan raya umum ke-15 lalu belum dihentikan. SPRM sebaliknya hanya menyatakan tiada fail siasatan dibuka, memandangkan maklumat diperoleh setakat ini bersifat umum. Datuk Seri Azalina meminta agar mana-mana pihak tidak mempolitikkan isu tersebut maupun membuat tuduhan tidak berasas terhadap Perdana Menteri. Malam ini berlangsungnya Majlis Ilmu Madani yang dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah mula memenuhi perkarangan Masjid Putra Putrajaya seawal pukul 6 petang lagi. Perinciannya terus bersama wartawan Adliah Habibullah. Silakan. Ya, dia berlintas langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Pada malam ini akan berlangsungnya Majlis Ilmu Madani yang akan dihadiri Perdana Menteri. Pada malam ini apabila Majlis Ilmu Mantan pengasar Darul Mustafa Yaman Syekh. Seperti yang anda dapat saksikan di belakang di mana. Baik, terima kasih Adliah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa menunaikan solat Jumaat di Masjid An-Naim, Kampung Jalan Kebun Shah Alam. Ketibaan beliau disambut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Selesai solat, Datuk Seri Anwar meluangkan masa makan tengah hari dan beramah mesra bersama jemaah masjid. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat ke Monaco dan Jordan untuk lawatan khas ke dua-dua negara bermula hari ini hingga 2 Jun. Lawatan khas ke Monaco selama 4 hari sehingga 29 Mei itu adalah atas persilaan Putera Monaco Putera Albert II. Bagi lawatan khas ke Jordan pula, baginda dijadual tiba di lapangan terbang antarabangsa Queen Alia Aman pada 30 Mei. Malaysia dan Arab Saudi telah memeterai satu memorandum kerjasama melalui pengiktirafan bersama persinjilan halal bagi produk tempatan di antara kedua negara. Ini membolehkan produk yang dikilangkan di Malaysia dan mendapat pengiktirafan halal JAKIM memasuki pasaran Arab Saudi tanpa halangan dan begitu juga sebaliknya buat produk tempatan dari Arab Saudi. Pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalullah mengingatkan semua pihak berusaha mengelak berlakunya ketirisan sumber negara. Walaupun tanggungjawab itu bukannya mudah tetapi perkara tidak mustahil untuk dicapai jika semua pihak memahami kesan-kesan buruk ketirisan. Adalah wajar nilai-nilai murni sejagat dan kesedaran keagamaan diterapkan secara berterusan dalam kalangan pelbagai lapisan masyarakat. Pusat Santi bagi memperoleh sijil halal lebih mudah bakal diperkenal Selangor. Ia akan membimbing usahawan industri kecil dan sederhana mendapat khidmat nasihat di bawah bimbingan Jabatan Agama Islam Selangor. Cadangan berkenaan dapat dilaksana secepat mungkin bagi memberi ruang kepada usahawan meneroka industri halal. Inisiatif Jualan Rahmah terus dilaksana bagi membantu meringankan beban masyarakat terutama B40. Di Negeri Sembilan, Jualan Rahmah Kasih Sayang Siri 2 berlangsung bermula hari ini hingga Ahad nanti. 6 pasaraya terpilih menawarkan jualan pada harga lebih murah daripada harga pasaran semasa. Sabah menjadi lokasi ketiga di dunia memiliki Triple Crown Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Ini berikutan pengisytiharan Geopark Negara Kinabalu sebagai The Kinabalu UNESCO Global Geopark. Keputusan itu meletakkan Sabah sebaris dengan Pulau Jeju di Korea Selatan dan Xinongjia di China yang memiliki 3 tapak warisan UNESCO. Balai Polis Siniawan akan dijadikan Muzium Polis tahun depan. Usianya yang menjangkau lebih 120 tahun berpotensi menjadi salah satu aset pelancongan Sarawak. Beroperasi sejak zaman Wynberg, Raja Putih Sarawak ketiga. Kerajaan negeri memperuntukkan 6 juta ringgit bagi menaik taraf balai itu. Keperluan kewartawanan data atau data journalism penting dalam setiap organisasi media. Ia bagi memastikan industri tersebut terus relevan seiring perkembangan semasa dalam menyampaikan maklumat dan berita sahih. Wartawan di setiap organisasi juga perlu mempunyai kemahiran data analisis dan mengadaptasi peredaran zaman yang menyaksikan penggunaan teknologi semakin membangun.
Nilai ringgit akan kembali stabil pada kadar munasabah. Kementerian Kewangan optimis penurunan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat ketika ini hanya bersifat sementara. Susulan Amerika Syarikat masih belum membuat keputusan berhubung had siling hutang negaranya. Bank Negara Malaysia diyakini mempunyai strategi penyelesaian berhubung situasi terbabit. Inflasi Malaysia meningkat pada kadar perlahan kepada 3.3% bulan lalu. Indeks harga pengguna catat 130 mata berbanding 125.9 mata pada bulan sama 2022. Jabatan Perangkaan mendedahkan kenaikan inflasi kekal didorong oleh restoran dan hotel, diikuti makanan dan minuman bukan alkohol. Namun peningkatan lebih perlahan bagi kumpulan pengangkutan. Dalam pada itu, Pulau Pinang, Johor dan Selangor penyumbang sebanyak 70.5% jumlah ekspor negara bulan lalu. Ekspor negara mencatat 105.4 bilion ringgit, manakala import 92.6 bilion ringgit. Angka itu menjadikan jumlah perdagangan mencecah 198 bilion ringgit bagi bulan tersebut. Sime Darby Property Berhad optimis pertumbuhan industri hartanah tahun ini. Bagaimanapun, pemaju hartanah itu masih memantau rapat impak kenaikan kadar faedah dan perkembangan ekonomi semasa. Momentum jualan pada suku pertama menyaksikan kadar pembelian melebihi 85% bagi projek yang dilancar pada tempoh tersebut. Bagi suku kedua, syarikat berhasrat melancarkan projek dengan nilai pembangunan kasar 1.3 bilion ringgit. Affinbank Berhad unjur pertumbuhan pinjaman lebih sederhana antara 10 hingga 11% tahun ini berbanding 15% tahun lalu. Ia susulan prospek berhati-hati ke atas sektor perbankan secara keseluruhan. Institusi itu turut meramalkan tahun ini tempoh mencabar berikutan kelembapan ekonomi di Amerika Syarikat dan Eropah didorong kadar faedah lebih tinggi. Suspek dalam serangan yang membunuh 4 orang termasuk 2 pegawai polis di tengah Jepun ditahan. Lelaki itu diberkas di hadapan rumah bapanya di Bandar Nakano. Khamis lalu dengan bertopeng, dia menyerang beberapa individu dengan pistol dan pisau. Pakistan menyekat bekas Perdana Menteri Imran Khan, isterinya dan ratusan pembantu politik daripada membuat perjalanan ke luar negara. Senarai larangan terbang dikeluarkan Agensi Penyiasatan Persekutuan FIA. Langkah itu dibuat ketika Khan berdepan tindakan undang-undang beberapa minggu selepas penyokongnya menyerbu kemudahan tentera utama sebagai protes terhadap penahanannya pada 9 Mei. Gunung berapi Rincon de la Villa di utara Costa Rica meletus. Bagaimanapun tiada kemusnahan harta benda dan kemalangan jiwa dilaporkan. Tahap amaran 2 dikeluarkan setelah kepulan wap air dan larva gunung berapi mencapai ketinggian 3,000 meter. 2 remaja berusia 13 tahun menyerah diri bagi membantu siasatan kebakaran yang memusnahkan bangunan warisan 7 tingkat di tengah bandar Sydney. Kebakaran kilang topi kosong itu merebak ke bangunan bersebelahan hingga memaksa pemindahan beramai-ramai. Polis turut meminta beberapa remaja yang dipercayai berada di lokasi kejadian hadir ke balai polis untuk beri keterangan. Penularan selsema burung di pantai utara Chile telah meranggut nyawa hampir 9,000 singa laut, penguin, memerang dan mamalia kecil. Penyakit itu menular di 12 daripada 16 wilayah Chile. Sejak awal tahun, lebih 7,600 haiwan ditemukan mati di sepanjang pantai termasuk di Peru. Pengumuman protokol pengawasan di sepanjang pantai diaktifkan serta menanam haiwan terjejas untuk mencegah penyebaran virus. Paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Ivan Toh dan Margaret Gambang untuk paparan lebih komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.